كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ونوقش الثاني بأنه يلزم عليه احتياج القرآن لغيره وهو نقص. Kita sambung lagi pada muka surat yang ketiga. Kalau kita bawa ni muka surat yang ketiga dan pada muka surat yang ke-33 pada kitab Tabaq Darud Daqaq. Nah. Itu di bawah tu. Wa nuqishatsan dan dibuat perbincangan, dimunaqasyah. Dibuat perbahasan pada pendapat yang kedua. Mana pendapat yang kedua? Yaitu pendapat yang kedua, dia kata waqila innaha laisat minhu. Itu pendapat yang kedua. Waqila dan dikatakan innaha bahawasanya innal mahzufat al maqdurata. Nah, atau innal mahzufatil muqaddarata fil Qur'ani laisat minal Qur'an. Pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya perkara-perkara yang dihazaf, yang dibuang, yang ditakdirkan kembali di dalam Al-Quran itu laisat minal Quran, bukanlah ia daripada Al-Quran. Mana ada nyala? Kemah. Nah. Dua sikit. Jadi pendapat yang pertama hari itu dia kata innal mahzufatil muqaddarata fil Qur'ani minal Qur'an. Nah, perkara-perkara yang dihazaf, yang dibuang, kemudian ditakdirkan kembali yang ada dalam Quran itu ialah setengah daripada Quran.
Kemudian dibuat munakasyah dah pada pendapat yang pertama. Lalu dijawab dah kemusykilan yang diperbincangkan tu, itu Al-Quran yang dimaksudkan di sini ialah Al-Quran lafzi, bukan Al-Quran nafsi. Kemudiannya dibuat munakasyah pula yang kedua pada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan innal mahzufatil muqaddarata fil Qur'ani laisat minal Qur'an. Bahawasanya perkara-perkara yang dihazaf, yang dibuang kemudian ditakdirkan kembali di dalam Al-Quran itu laisat minal Quran, bukanlah ia daripada Al-Quran. Lalu timbul kemusykilannya bi annahu, dengan bahawasanya yalzamu alaihi, melazimlah di atasnya Al-Quran tu ihtiyajul Qur'ani li ghairihi, berhajatlah Al-Quran akan yang lainnya, lain daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran semata-mata tu tak boleh difahami, mesti berhajat kepada selain daripada Al-Quran. Mana? Selain daripada Al-Quran tu al-mahzufah al-muqaddarah tu lah. Itu orang panggil li ghairil Quran. Faham? Karena dia bukan Al-Quran. Nah, al-mahzufat al-muqaddarah, perkara-perkara yang dibuang kemudian ditakdirkan kembali dalam Quran tu bukan Al-Quran. Tu. Maka jadilah orang panggil Al-Quran tu berhajat kepada yang lain daripada Al-Quran. Ihtiyajul Quran li ghairihi, berhajatnya Al-Quran akan yang lainnya, lain daripada Al-Quran. Wa huwa, dan ia ihtiyaju, berhajat tu naqsun, ialah kekurangan. Nah, jadi Al-Quran tu berhajat kepada kalam yang lain daripada Al-Quran. Kekurangan tu Al-Quran tu kalau begitunya. Sedangkan Al-Quran ni lengkap, sempurna, tidak ada kurangnya. Nah, semua disebut dalam Al-Quran. Semua disebut dalam Al-Quran. Disebut tak? Yusuf disebut dalam Al-Quran. Yusuf sebut mana? Tak pula tadi disebut. Disebut dah. Mana? Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin maksud habis. Nah, sempurna ke mana tempat tu? Sempurna. Nah, siapa sempurna mana, tak kira mana lah, sebut habis. Alamin maksud habis lah. Nah, Al-Quran lengkap tiba-tiba berajak pada benda lain. Kalau gitu wa huwa naqsun. Padahal ia berhajat tu ialah kekurangan. Lagu mana? Iskal yang kedua ni dijawab lagu mana? Wa ujiba anhu, dan dijawabkan daripada nukisha tadi, dijawabkan daripada perbincangan pada pendapat yang kedua. Jawab lagu mana? Ujiba bi anna, dengan bahawasanya kami. Dijawabkan daripada munakasyah yang kedua ni dengan bahawasanya kami sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, la nusallimu, kami tidak taslim, kami tidak terima. Tak terima apa? Kauna dzalika, akan keadaan demikian itu ihtiyaj, akan keadaan demikian itu berhajat, naqsan, jadi kekurangan. Jadi kami tak terima dan mau kata berhajat kepada lain daripada Quran tu membawa kepada naqsan, menjadikan kekurangan. Kami tak terima tu kata lagu tu. Tu kenapa tak terima? Itu ilat pada kata la nusallim. Ilat pada kata kami tak terima. Li anna ihtiyajahu ilaihi, kerana bahawasanya berhajat ia Al-Quran ilaiha tu ke ilaihi deh. Ilaihi. Deh. Li anna ihtiyajahu ilaiha, kerana bahawasanya berhajatlah ia Al-Quran tu ilaiha, kepadanya, kepada al-mahzufatil muqaddarah. Ilaiha ilal mahzufatil muqaddarati, kepada perkara-perkara yang dibuang, yang dihazaf kemudian ditakdirkan kembali itu. Laisa min haitsu tamami maknahu, bukanlah daripada sekira-kira menyempurnakan akan maknanya Al-Quran. Bukan. Al-Quran tu sudah sempurna makna dia.
Lepas tu diberhajaknya Al-Quran kepada Al-Mahzufah Al-Muqaddarah tu bukan daripada sekira-kira nak menyempurnakan maknanya Al-Quran. Karena Al-Quran tu sudah sempurna maknanya. Tu. Sebab tu kalau orang hak ngaji, dia tak kena tambah dalam Al-Quran tu. Betul tak? Dia nak tambah tak? Dia nak tambah tak? Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alifu abtadi ada gitu. Tak ada dah. Tak perlu. Kenapa? Sempurna dah. Maknanya sempurna dah. Nah. Jadi berhajaknya Al-Quran kepada Al-Mahzufah Al-Muqaddarah itu laisa min haitsu tamamil ma'nahu. Bukanlah daripada sekira-kira menyempurnakan maknanya makna Al-Quran hatta yakuna naqsan, sehingga jadilah Al-Quran tu kekurangan. Bukan. Lepas tu, daripada sekira-kira apakah berhajaknya Al-Quran tu kepada Al-Mahzufah Al-Muqaddarah? Bal bahkan min haitsu tamamil lafzi liqtida'il maqami lidzalika. Bahkan ihtiyajal Quran, bahkan berhajaknya Al-Quran ilal mahzufatil muqaddarati, kepada perkara-perkara yang dihazaf, yang dibuang, kemudian ditakdirkan kembali di dalam Al-Quran tu, min haitsu, daripada sekira-kira, tamamil lafzi, menyempurnakan lafaz, liqtida'il maqami lidzalika, kerana menuntutilah tempat kedudukan. Liqtida'i, kerana menghendaki atau menuntutilah al-maqami, kedudukan tempat, lidzalika, bagi demikian itu kesempurnaan. Jadi bukan nak menyempurnakan makna, tapi nak menyempurnakan lafaz. Itu pun kerana menghendaki kedudukan tempat tarkib ayat tu, bagi demikian itu menyempurnakan lafaz. Lidzalika litamamil lafzi. Lidzalika ay litamamil lafzi. Jadi bukanlah orang panggil bila tak tambah ualifu abtadi'u kuranglah Quran. Dak. Lengkap dah makna dia. Tu. Jadi sebab tu bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim nak pakai, tak perlu nak tambah kita makan ke kita pakai baju ke apa. Lengkap dah makna dia. Lepas tu yang kita takdir tu, itu nak menyempurnakan lafaz, kerana menuntuti kedudukan matarkib ayat tu, akan demikian itu menyempurnakan lafaz aja. Bukan makna sempurna dah. Gitu dah. Jadi ketika tu tidak membawa kepada kekurangan Al-Quran. Tu kerana Al-Quran tu memerlukan kepada yang bukan Quran, daripada sekira-kira menyempurnakan lafaz, kerana menghendaki kedudukan, pada demikian itu menyempurnai lafaz. Gitu. Tu. Bukanlah Al-Quran memerlukan kepada yang bukan Quran, daripada sekira-kira nak menyempurnakan makna. Bukan. Kerana Al-Quran tu sudah sempurna makna dia. Sebab tu bagi orang yang memahami makna, tak perlu dia takdir-takdir, dia baca pun kunyuk hati dia, boleh menangis dia, faham dia. Itu. Dah. Jadi sebab tu hodok takdir ni, kerana kita ni orang hak kurang faham. Takdir baru faham. Tu lafaz tu ada orang panggil yang dihazaf kemudian ditakdir. Pada pihak makna, orang hak pandang reti lama dah tak takdir, tak apa. Faham tak? Gitu kan. Jadi tidaklah orang panggil membawa kepada Al-Quran tu ialah naqsan, kekurangan. Tidak. Bahkan Al-Quran tu sempurna. Habis. Wasani ay wal qaulus sani, dan bermula yang kedua ini, dan bermula pendapat yang kedua. Mana pendapat yang kedua? Innal mahzufatil muqaddarata fil Qur'ani laisat minal Qur'an. Itu orang panggil pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahawasanya perkara-perkara yang dihazaf, dibuang daripada Al-Quran, ditakdirkan kembali untuk menyempurnakan lafaz yang ada dalam Quran tu, bukanlah ia setengah daripada Al-Quran. Pendapat yang kedua ni lah, ialah pendapat yang kedua, qaulul jumhuri, pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah.
Ini pendapat jumhur. Tuh. Wahwa dan ia pendapat jumhur ni al-asahhu, ialah pendapat yang terlebih sahih. Jadi muqabil bagi pendapat yang kedua ni ialah pendapat yang sahih. Muqabil bagi asah tu ialah qaulus sahih. Muqabil bagi qaulus sahih qaulud dhaif. Jadi muqabil bagi qaulul asah qaulul sahih. Muqabil bagi qaulus sahih ialah qaulud dhaif. Gitu dah. Jadi pendapat jumhur ni lah pendapat yang asahhu, yang terlebih sahih. Jadi hak pendapat pertama, innal mahzufatil muqaddarata fil qur'ani minal qur'an, itu pendapat sahih. Pendapat sahih. Jadi pendapat jumhur ni lah pendapat yang asahhu. Kerana apa asah? Inilah pada kata al-asah. Kenapa kau orang panggil pendapat yang kedua ni, yang mengatakan perkara-perkara yang dihazaf kemudian ditakdir kembali di dalam Al-Quran tu ialah bukan ia daripada setengah daripada Al-Quran. Itu ialah pendapat yang asah yang diperjalani oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Li'annal Qur'ana, kerana bahawasanya bermula Al-Quran huwa itu ialah al-lafzul munazzalu, ialah lafaz yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan wasitah Jibril ala sayyidina, di atas junjungan kita, penghulu kita. Siapa badal? Muhammadin. Siapa junjungan kita? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatlah oleh Allah Ta'ala di atasnya Nabi Muhammad, dan sejahteralah oleh Allah Ta'ala di atas Nabi Muhammad. Al-Quran lafaz yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan wasitah Jibril di atas junjungan kita Nabi Muhammad itu al-muta'abbadu bitilawatihi, yang diibadahkan dengan membacanya. Sebab tu Quran lebih pada kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur, kitabullah dah. Kitabullah tak? Kitabullah tak. Tapi kalau membaca tilawah lagu mana pun tak boleh pahala. Tidak diibadahkan dengan tilawah. Taranung apa? Injil ni. Tak boleh pahala. Tarik terenung Zabur ke Taurat tak boleh pahala. Tapi kalau tarik terenung ni Al-Quran ni boleh pahala. Tapi bisyaratin, dengan syarat betul bacaannya. Gitu Abang ramai orang lah ni berakhir ni bertilawah Al-Quran ni. Baca Al-Quran tu berakhir lah. Tapi baca sendiri tanpa ngaji dengan tok guru, lepas tu tak betul bacaan dia. Maka tak boleh tu berdosa, bawa berdosa tu. Tu warattilil Qur'ana tartila. Tu warattilil Qur'ana tartila, tartilkan bacaan Quran kamu akan sebagai tartil. Maf'ul mutlaq dengan makna wajib. Kata situ suruh tartil itu dengan makna wajib kena tartil. Apa makna tartil? Ai tajwiduhu, mempertajwidkan akan Quran. Jangan main baca Quran tu. Tu jangan baca suka hati kita, baca gana-gana tak boleh. Semelah tak boleh, wala bolehnya tak boleh. Nak baca dengan betul. Tajwiduhu fardun kamas salati wa inkaruhu kufrun. Tajwidkan bacaan Quran tu fardu sebagaimana semaya 5 waktu, dan ingkar kewajipan membaca Quran dengan tajwid itu ialah kufur sebagaimana ingkar kewajipan sembahyang 5 waktu. Jaga-jaga. Nampak ramai orang dengar kata tak apalah kita baca sama bodoh pun tak apa. Awak tak pandai, saya pun bodoh, lebih kurang kita dua. Yang penting kita kena rajin baca Quran. Siap mu kalau itu. Baca Quran hukumnya sunat, melainkan Al-Fatihah rukun qauli dalam sembahyang atau bacaan yang diniat nazar. Nazar ni tak boleh benda hak wajib atau benda hak harus. Dia kena benda hak ta'abbud ataupun ubudiyah, atau orang panggil sifat ibadat pada Allah Taala. Orang panggil benda nafilah, benda mandubah, benda sunat.
Maka ketika mana kita orang panggil nazar, kita nak baca Quran, jadi bacaan kita tu wajib. Lain pada tu tak ada sunat. Tapi bila buka mulut dia nak baca Quran, wajib kena dengan tajwid. Barulah dapat pahala. Kalau tidak, rubba qari lil Quran fal Quranu yal anu. Ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknati dia. Setengah daripada sebab Quran melaknat kerana membaca dengan tidak betul dengan tajwid. Atau betul dengan tajwid tapi tidak memahami makna, tidak tadabbur makna. Kalau tidak memahami makna, bagaimana dia nak melaksana? Sebab itulah kita mengaji tauhid, fiqh, tasawuf. Ini orang panggil pada makna tadabbur Al-Quran. Faham tak? Bukan tadabbur Quran tu kita duk baca terjemah, baca ayat Arab lepas tu baca hak Melayu etik, baca hak Arab etik, baca hak Melayu etik, bukan gitu. Itu baca terjemah, bukan duk tadabbur dah. Faham tak? Tadabbur ni menuntuti faham makna, ma'anil ayat. Makna-makna ayat itu tadabbur. Ajar kita duk mengaji tafsir tu lah. Tafsir tu kan orang kata induk dia. Daripada tafsir lah keluarnya tauhid, keluarnya fiqh, keluarnya tasawuf, sirah dan sebagainya, ikut aku beh-beh. Bahkan kebanyakan daripada Al-Quran ni ayatnya berkisar tentang tauhid. Banyak ratus dia, tengok balik lah. Ataupun baca faham makna boleh ngajar tapi tak beramal, tatbiq. Jadi sebab itulah al-muta'abbadu bitilawatihi, diibadahkan dengan membaca, bitadabburihi wa bitatbiqihi. Begitu tu al-muta'abbadu bitilawatihi, diibadahkan Al-Quran tu dengan membacanya, wa tadabburihi, dan menuntuti faham maknanya. Jadi hak mu duk ngaji tauhid, ngaji tafsir, ngaji fiqh, ngaji tasawuf, ngaji hadis, itu pada makna tadabbur Al-Quran. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Bukan dia sia-sia dah. Bukan dia sia-sia dah. Mu duduk dapat hangok itu tu. Tak? Kerana orang panggil ibadah. Tu lagi pula. Bitilawatihi wa tadabburihi wa tatbiqihi. Dan makna kan begitu. Jadi kerana apakah orang panggil pendapat ni asah? Li'annal Qur'ana huwa lafzul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi wa tadabburihi wa tatbiqihi al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Itu al-mutahadda yang di apa? Mutahadda ni nak kata yang di apa? Yang dipaksa ataupun yang dicabar. Al-mutahadda, yang dicabar oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mencabar. Bi aqsari suratin minhu. Allah Ta'ala cabar, kau orang panggil puak-puak menentang Al-Quran, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dengan mendatang kau orang panggil sependek-pendek, sepandak-pandak surah daripada Al-Quran. Boleh tak? Bi aqsari suratin minal Quran. Tu. Apa dah ayat tu? Fa'tu bi suratin min mislihi. Fa'tu bi suratin min mislihi. Bawa ke atas. Satu surah. Sependek-pendek surah. Fa'tu bi suratin ay bi aqsari suratin. Dengan sependek-pendek surah. Seumpama min mislihi, seumpama Al-Quran. Itulah Al-Quran. Mana? Lafaz yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diibadahkan dengan membacanya, dengan memahaminya, dengan melaksanakannya, yang dicabar oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang melawani Al-Quran dengan mendatangkan sependek-pendek surah seumpama Al-Quran. Itulah Al-Quran. Maka kalau tu nampaknya orang panggil Al-Quran ni sempurna. Kalau tidak, ramai orang boleh reka. Faham? Jadi kan Al-Quran tidak berhajat kepada selain daripada Al-Quran untuk menyempurnakan makna dia. Kerana makna dia telah sempurna. Tu paduk tak kedai pergi mari tu apa?
Itu untuk melengkapi lafaz bagi kita orang yang kurang faham. Kita tu bukan faham. Nah, bagi orang yang faham makna tak ada kena takdir lafaz apa dah. Ada tak tafsir zaman Nabi Muhammad ada? Ha? Ada? Ada Nabi Muhammad karya tafsir Quran? Ada? Ada sahabat karya tafsir Quran dah? Ada dah? Tak ada dah. Kenapa faham? Tu faham. Nah. Itu tafsir Ibn Abbas tu. Tafsir Ibn Abbas bukan Ibn Abbas hak tulis. Murid dia hak tulis. Nah, murid dia hak tulis, bukan dia tulis dah. Tafsir Ibn Abbas tu bukan Ibn Abbas hak tulis, murid dia hak tulis. Jadi sahabat zaman Nabi tu faham jelas Al-Quran. Sebab tu tak ada timbul. Orang panggil ta'wil ke apa tak ada. Nah, tak ada timbul. Sahabat tu dia faham Al-Quran. Tu. Baik, wahadhihi dan ini mahzufa al-muqaddarah. Wahadhihi dan ini al-mahzufa al-muqaddarah. Dan ini wawul hal pun boleh. Wahadhihi padahal ini yang dihazaf, yang dibuang dan ditakdir kembali di dalam Al-Quran tu laisat munazzalatun, bukanlah ia benda hak diturun. Bukanlah ia orang panggil al-mahzufa al-muqaddarah tu munazzalah, bukan. Kau diturun sekali. Diturun sekali tak? Hak dihazaf, hak ditakdir tu ialah benda hak diturun sekali dengan Al-Quran tak? Tak. Tu. Lepas tu kalau gitu bal muradatun lillah. Bahkan makna yang dikehendaki bagi Allah. Nah, al-mahzufa al-muqaddarah itu makna yang dikehendaki oleh Allah. Bukanlah orang panggil lafaz hak diturunkan serta dengan ayat-ayat Al-Quran. Habis itu. Kemudiannya habislah perbahasan itunya. Nah, kemudian kita nak sambung lagi kan masuk alhamdulillah dah. Gitu. Jadi nampak wasam nah tu. Deh. Atau tak gegok kita ni deh. Deh. Dia nak masuk lagi kan lagi alhamdulillah dah. Atas Ustaz. Ya, atas saya. Kalau atas saya lanjut sikit lagi lah. Wal ba'u dan bermula huruf ba pada kata basmalah tu. Huruf ba pada kata bismillahirrahmanirrahim tu makna dia pula. Hak lepas dah dia takdir muta'allaq. Betul tak? Hak lepas dahnya dia takdir muta'allaq. Kemudian oleh kerana ba harajat asli ni dia berhajat pada tiga perkara. Muta'allaq dan makna pada ba tu sendiri. Kerana makna ba tu beza-beza. Nah. Tu. Ada ba lil ilsaq, nah, ada ba lil musahabah, lil isti'anah. Kalau gitu ba pada kata bismillah tu makna nak dihantar apa makna? Wal ba'u dan bermula ba pada kata bismillah tu. Lil isti'anati maudu'atun lil isti'anati, dihantarkan makna ba tu bagi makna isti'anah, minta tolong. Tu huruf ba pada kata bismillah tu makna dia minta tolong. Jadi bismillah minta tolong dengan nama Allah. Gitu. Nah, bismillah dengan makna aku minta tolong dengan nama Allah. Awil musahabati. Kalau tidak ba makna isti'anah pun ba dengan makna musahabah. Ba musahabah ni ba ma'iyah lah dengan makna serta. Itu serta. Musahabah. Nah. Tu. Dengan serta apa? Aku sertakan nama Allah. Tu. Dengan menyertai nama Allah. Gitulah. Nah, tadi dengan minta tolong nama Allah. Ini dengan serta nama Allah. Kalau pakai makna musahabah. Nah. Tu kata isti'anah tadi tu, musahabah tadi tu ala wajhit tabarruki. Di atas wajah, di atas jalan tabarruki, mengambil berkat. Tu dalam kitab Faridah kita ala wajhit tabarruki wat tawassuli. Di atas jalan mengambil berkat dan bertawassul. Adalah itu.
Ha. Jadi kalau orang hak tolak tawassul, tolak tabarruk, aku mana dia? Boleh baca bismillah tak? Tak boleh lah. Nah. Kerana apa makna dia, makna isti'anah, mana minta tolong dengan nama Allah. Minta tolong dengan nama Allah kan? Nah. Minta tolong dengan nama Allah atas wajah ambil berkat, tawassul. Itu. Ambil berkat dan tawassul. Kalau kita kembali pada isim dengan mana isim lah. Isim ghairul musamma. Nah. Tadi kalau kita kata isim ainul musamma tak ada hak dah. Nah. Tu. Nah, dengan makna aku minta tolong dengan Allah. Lalu dah. Aku minta tolong dengan zat yang bernama Allah. Selalu dah. Aku minta tolong dengan nama tersebut. Tapi kalau aku minta tolong dengan nama tersebut boleh tak? Boleh juga. Ala wajhi tabarruki wa tawassuli. Ya dah. Tu. Habis itu sah. Kemudiannya kata muallif rahimahullah wal ismu, dan bermula isim pada kata bismi itu asalnya bi ismi. Isim itu asalnya mushtaqun minas sumuwi. Tu isim itu ialah mushtaq. Tepat terbit istiqaq dianya daripada kalimah sumu. Minas sumuwi, daripada kalimah sumuwu. Wa huwa, dan ia as-sumuwu al-uluwu bimakna al-uluwi. Sumu dengan makna tinggi. Dah. Sumu dengan makna tinggi. Inilah mazhab yang rajih, yang asah. Lagi tak disebut huwa mazhabul basriyina. Inilah mazhab ahli Basrah. Wa huwal asahu, dan ialah pendapat yang terlebih asah. Ada mazhab nahwu ahli Basrah ni lah hak kekal sapalan ni. Mazhab nahwu ahli Basrah, mazhab basriyin, mazhab ahli Basrah hak kekal sampai kita duk mengaji lah ni. Kenapa kekalnya orang panggil mazhab ahli Basrah? Kerana mazhab ahli Basrah ni dia mentadwin kitab-kitab ilmu nahwu dia mengikut jalanan cara kaedah yang dibuat oleh ulama ahlul kalam. Faham tak? Tu. Maka kaedah yang dibuat oleh ulama ahlul kalam itu mengikut qawaidul aqliyah yang tepat, yang benar, yang betul. Mizanul aqli. Neraca timbangan akal yang betul. Sipi akal dia betul, tepat. Maka sebab tu apabila mengikut nizam ulama mutakallimin, maka mazhab ni kekal sampai lain. Bersalahan dengan mazhab Basri, mazhab Kufi. Mazhab Kufiyin itu tak ada dah lah ni. Mazhab Kufah tu jadi tinggalan sejarah dah. Sebut lah, ini mazhab Kufah, mazhab Kufah mana? Awak tak ada orang ngaji dah kitab mazhab Kufah. Tu. Karena mereka tidak mengikut cara ulama mutakallimin. Maka sebab tu kalau kata ulama kalam ni rajak, tarajak, kembali balik, taubat daripada akidah ahli kalam. Rasanya bohong sah tu. Sedangkan ulama lain mengikut tertib cara kaedah ulama kalam. Tiba-tiba ulama kalam sendiri tarajak daripada pendapat ulama kalam. Nak sabar tak? Nak sabar tak? Tak nak sabar tadi. Okey, awak contoh kita pula hak tak? Hak tinggal contoh hak tu orang ambil dengan kita. Betul tak gitu? Tak betul lah bagi. Jadi ulama Basri ni, ulama Basrah yang berpendapat isim itu mustaq daripada kalimah sumuwun. Wal ismu mushtaqun minas sumuwi. Wa huwa, dan ia as-sumuwu al-uluwu. Itu. Dan ia sumu itu dengan makna ulu, tinggi. Jadi apabila sebut nama orang, mana kita kata Ghafur. Tinggi tak? Tinggi tak? Tinggi. Kat sini. Orang kenal. Ghafur naik tinggi. Disebut di petah-petah mana nama Ghafur. Abdul Ghafur, Ghafur Ghafar. Nah, orang pun tinggi naik tinggi nama dia. Tu. Wakilah kata setengahnya, wakilah tu sirah tadhaif. Sebab tu ain wakilah. Wakilah, dan dikatakan oleh sebahagian ulama nahwunya pula. Al-ismu tu mushtaqun minas simati. Tadi dia gitulah. Al-ismu tu mushtaqun minas simati.
Bermula isim-isim itu mushtaq daripada kelimahnya simat. As-simati wasama yasimu simata. Asal daripada perkataan simat. Apa makna simatun? Wahia dan ia as-simatu al-alamatu, tanda-tanda. Dalam kitab ni dia sebut tu. Ini mazhabul kufiyina. Ini mazhab Kufah. Wakilah ni isyarat kepada mazhab Kufah. Wahwa dan ia mazhab Kufah ni dhaifun binisbati lil awwali. Gitu. Ialah pendapat dhaif dengan nisbah pendapat yang pertama. Tu. Panjang ni. Wahwa ma'khuzun minal wasami. Wasama yasimu simatan. Gitu. Dalam kitab dah ada sebut. Wahwa ma'khuzun minal wasami. Kerana isi-isi ni dianya daripada asalnya wasami, iaitu simata. Wahwa alamatun, dengan makna tanda. Kalau gitu diiktiraf. Tu wa yuraddu alaihi, dan dirakkan di atas pendapat ni ayyakun Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala qabla wujudil alam laisa lahu ismu. Tidak adalah bagi Allah Ta'ala tu nama. Betul tak? Dah kalau nama tu dengan makna tanda, kalau gitu belum daripada ada tanda, tak ada lah nama Tuhan gitu. Jadi pendapat ni pendapat yang dhaif dah. Jadi mazhab apa yang terlebih aslamnya, dia kata falhasilu anna mazhabal basriyina aslamu. Mazhab Basrah itulah yang terlebih aslam, terlebih selamat. Jadi di antara dua pendapat ni, pendapat yang asah dan terlebih aslam, terlebih selamatnya ialah pendapat Basrah, ulama Basrah. Ulama Kufah tu pendapat dia dhaif lah. Lemah lah sikit. Kerana boleh diiktiraf dia panggil. Boleh dirak lagi oleh ulama. Kemudian oleh kerana hasilnya khilaf pada mushtaq dia, pada tempat mushtaq, tempat istiqaq dia, kata isim ni, waqtulifa fihi, dan diperselisih pendapatkan oleh ulama fihi fil ismi, pada nama-nama ni. Nama-nama tu sendiri tu dibuat perselisihan pendapat padanya. Tu. Fakilah, maka kata kilnya. Ni qaul dhaif kat ni. Qaul Mu'tazilah. Dalam ni dia kata qaul ni ialah pendapat mazhab Jahmiyah wal Qaramiyah wal Mu'tazilah. Tetapi muafakat juga dengan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dan mutaakhir daripada Maturidi. Tetapi hak mula-mula berpendapat dengan ni ialah pendapat Mu'tazilah lah. Mu'tazilah, Jahmiyah, Qaramiyah. Fakilah. Maka kata setengah fakilah, maka dikatakan oleh setengah ulama, huwa bermula ismu ni, isi-isi ni ghairul musamma. Nama-nama ni lain daripada benda hak dinama. Bila sebut kata isim, bukan kena kepada zat hak dipernama. Isim-isim ialah lafaz, alamat, tanda. Bukan kena kepada yang dipernama dah. Bukan kena ainul musamma, bukan. Kenapa? Karena dibina di atas pendapat yang mengatakan bahawasanya isim-isim itu ialah alamah, tanda. Tanda semata-mata. Bukan dia kena ke benda hak ditunjuk oleh tanda. Tu. Jadi isim itu ialah ghairul musamma, lain daripada benda hak dipernama. Itu pendapat dhaif, lemah. Pendapat siapa? Pendapat Jahmiyah, Qaramiyah, Mu'tazilah. Tapi muafakat juga dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama mutaakhir daripada Maturidiyah. Jadi kira-kiranya khilaf ni tidak membawa sesak tak sesak lah. Karena dia juga menjadi khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa qalatil asy'ariyah, dan telah berkata oleh al-asy'ariyah, ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu makna al-asy'ariyah. Tapi dalam kitab Nurul Zalan dia kata waqalati ba'dul asy'ariyati. Yang mengatakan seperti ini bukan semua asy'ariyah, ba'dul asy'ariyah je. Itu dalam kitab Nurul Zalan.
Syekh Nawawi Banten kata bukan al-Asy'ariyah sekalian. Wa qalatil Asy'ariyah ai wa qalati ba'dul Asy'ariyah. Telah berkata oleh sebahagian daripada ulama Asy'ariyah aja. Nah, kenapa? Karena ada juga di kalangan ulama Asy'ariyah yang mutaakhir muafakat dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi. Iaitu apa? Al-ismu ghairul musamma. Nama tu bukan kena kepada benda yang dipernama. Sebab apa? Sebab kalau nama tu kena kepada zat yang dipernama, bermakna bila kita sebut perkataan api, nama bagi sesuatu yang membakar, maka terbakarlah mulut kita. Itu kan? Ha? Kalau sebut api, wow, bakarlah mulut. Pizza, lekat tekok dah dah. Pizza. Nah, Maggi tak kena suruh nama apa buat lah. Pakai sebut apa lekat tekok masuk dalam perut gitu ah. Tak. Tak menyebut kata isim ghairul musamma. Katanya sebahagian daripada ulama Asy'ariyah, huwa bermula ia isim tu ainul musamma, diri benda hak dipernama, iaitu zat je lah. Bila sebut kata isim kena ke zat lah. Ini berlaku khilaf ulama. Yang mengatakan isim ainul musamma ni kerana dibina di atas tadi. Al-ismu mushtaqun minas sumuwi wa wal ulu. Baiklah. Isim-isim itu istiqaq daripada perkataan sumu yang bermakna tinggi. Nah. Kemudiannya di harmoni ni. Ini orang panggil qaul tahqiq ni sebenarnya. Wal awalu ai wal qaulu tahqiqu yaqulu. Gitu. Wal qaulu tahqiqu, dan bermula pendapat yang tahqiq. Yaqulu berkata al awalu, bermula pendapat yang pertama. Mana pendapat yang pertama? Isim ghairul musamma. Itu pendapat yang pertama. Mahmulun, ditanggungkan, diihtimalkan, alama, di atas barang. Nah, iza uridu bihi ay ismu, uridu bihi al ismi, dalun, ialah ad-dalu, ialah lafaz. Ad-dalu ialah lafaz. Jadi pendapat yang tahqiq, dia kata pendapat yang pertama tu kita tanggungkan di atas barang yang apabila menghendaki dengan dia isim-isim tu ialah dal. Apa dal? Lafaz. Jadi kalau kita hendak murak dengan isim tu ialah semata-mata lafaz. Lafaz alif lam lam ha. Nah, maka pada ketika itu, ketika mana kita hendak kata isim tu ialah lafaz alif lam lam ha, al ismu ghairul musamma. Nama tu bukan benda dipernama. Jadi kalau kita kehendak dengan isim tu ialah lafaz dal. Maka isim ghairul musamma. Wasani ni ataf kata al-awwal. Ni kau tahqiq kata wasani, dan bermula yang kedua pula. Mahmulun, ditanggungkan, alama iza uridu, ditanggungkan di atas barang. Iza uridu, apabila menghendakilah bihi dengan dia, dengan barang ini, dengan isim. Al-madlulu ialah benda yang ditunjuk. Bila kita sebut kata Allah, murak kita naknya ialah makna yang ditunjuk oleh Allah tu ialah zatun. Ma'budu bihaq, kita nak makna bagi Allah yang ditunjuk oleh lafaz Allah, maka ketika itu isim ainul musamma. Baik. Isim nama ialah kena kepada benda zat yang dipernama. Ni kau tahqiq nak mengharmonikan di antara dua qaul tadi. Jadi tak ada pelik lah. Jadi kalau orang kata isim ghairul musamma, betul tu. Dia nak kata bahawasanya isim semata-mata lafaz, tidak menunjuk kepada zat yang dipernama. Maka betul lah isim ghairul musamma. Tapi kalau kata isim ainul musamma, maka kita akan tahu bahawasanya dia kehendak dengan isim tu ialah dengan makna nama yang menunjuk di atas zat yang dipernama. Maka ketika itu isim ialah kena kepada zat yang dipernama tu sendiri, bukan lain daripada zat yang dipernama dah. Bukan lafaz dah, bukan dal dah, tapi madlul tu sendiri. Apa madlul? Benda hak ditunjuk oleh dal tadi. Benda hak ditunjuk oleh lafaz tu, zat tu dah. Gitu. Dah tak? Habis itu. Kemudiannya kata dia wallahu alamun, bukan wallahu a'lam tu. Lalu kita tambah alif dulu. Wallahu a'lam. Nah ni.
Suka apa nama pawah itu kocek tu jadi ingat dah. Wallahu a'lam ni. Wallahu bermula lafaz Allah pada bismillah itu alamun ala dzatil aqdasi fahuwa alamun syakhsin wa in kana la yuqalu dzalika illa fi maqamit ta'limi wallahu a'lam. Allah a'lam. Kita uji itu lah. Nak hangat bunyi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi